Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi'adadi ilmillah wa zinati arshillah wa midada kalimatillah bihaqqi azamati zatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Hafidh Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, barisan kepimpinan Surau An-Nur, Banda Putri yang dirahmati Allah, seterusnya muslimin muslimat, mukmin mukminat, ahli qaryah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi dalam majlis ilmu untuk menyambung perbincangan kita berdasarkan kitab Jauharut Tauhid, Permata Ilmu Tauhid. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung di tajuk yang ke-14. Perkara wajib pertama adalah ma'rifah, di halaman 59. Kata musannif, kata pengarang kitab ini, wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khullafun muntasib. Maksudnya, dan menetapkanlah dengan bahawa yang paling pertama di antara segala yang wajib adalah ma'rifah, dan padanya khilaf ulama pun tegak berdiri. Ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala dalam perbahasan ilmu tauhid, maka di kalangan para ulama memberikan pandangan masing-masing menyatakan bahawa perkara yang utama dalam perbahasan ilmu tauhid ini ialah kena kenal Allah, faham tentang memahami, menghayati perkara yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Barulah hakikat kehidupan seseorang itu benar-benar diterima sebagai orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam persoalan makrifah ini, bukan hanya sekadar menjadi orang yang dikatakan sebagai pak turut, tetapi ia memiliki dalil, memiliki ilmu berdasarkan pegangan tauhidnya berdasarkan kepada dalil ataupun ilmu yang meyakinkan, barulah dinyatakan sebagai akidah seseorang itu akidah yang sahih. Jadi dalam perbahasan ini akan dihuraikan oleh para ulama sebagaimana pada siri-siri sebelum ini kita telah menghuraikan bagaimana kedudukan orang-orang yang bertaklid itu. Adakah terbatal keimanannya atau masih diiktiraf oleh para ulama keimanan seseorang, seperti yang telah pun kita bincangkan pada siri-siri sebelum ini. Bagi orang yang bertaklid, sejumhur ataupun pandangan umum di kalangan para ulama menyatakan, mengiktiraf keimanan seseorang yang hanya menjadi orang yang dikatakan bertaklid, yang memegang akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Itu tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana huraian yang dijelaskan oleh musannif ataupun pengarang kitab ini. Katanya, mukhatab daripada perintah yang ada. Mukhatab mana pernyataan ini ditujukan ya daripada perintah yang ada pada bait di atas adalah tiap-tiap mukallaf, baik lelaki maupun perempuan.
pernyataan daripada kata-kata musannif ini nak menunjukkan bahawa setiap orang yang dikategorikan sebagai mukallaf, kita telah pun nyatakan orang yang mukallaf ni ialah orang yang diberikan kepadanya hukum tanggungjawab untuk mematuhi syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, apabila seseorang itu Islam, berakal, balik, maka dia telah pun memenuhi syarat sebagai mukallaf. Sama ada mukallaf itu lelaki ataupun perempuan, merdeka ataupun hamba, sama ada dari kalangan kumpulan manusia ataupun dari kumpulan jin, maka apabila mereka ini dalam kategori Islam, balik dan sempurna akalnya, maka itu adalah orang yang telah pun diistilahkan sebagai orang mukallaf, yang diberikan kepadanya tanggungjawab melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang lagi, kalau perbicaraan yang terdahulu, yakni pada bait sa'ir nombor yang ke-9, pengertiannya adalah makrifat itu wajib atas mukallaf, maka pada bait kali ini pengertiannya adalah bahawa makrifat itu awal daripada yang wajib. Demikianlah dikatakan oleh musannif dalam syarahnya. Kalau sebelum ini nak menjelaskan tentang persoalan mukallaf, kewajipan seseorang yang saya sebutkan seperti tadi, Islam, balik, berakal, maka apa yang diperintah oleh Allah wajib dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya wajib ditinggalkan. Maka dalam perbahasan kali ini pula, untuk orang yang mukallaf ini, apakah perkara keutamaan dalam kehidupan mereka? Maka keutamaan dalam kehidupan mereka ialah wajib ke atas mereka untuk mengenal, memahami, meyakini dalam perbahasan ilmu tauhid, lebih lagi yang berkaitan dengan soal keimanan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan lagi, dan masalah ini bukanlah di antara rukun-rukun agama yang harus diiktikad, diyakini, dipegang, kerana pendapat yang lebih sahih adalah cukupnya taklid. Walaupun dia katakan kewajipan untuk orang yang mukallaf ini kena memiliki ilmu yang meyakinkan, kena memahami dengan dalil-dalil yang jelas, memahami soal keimanan dan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pengarang tetap menyatakan bahawa walaupun begitu, dari sudut orang yang tak berupaya ataupun mereka ni hanya keupayaannya sekadar menuruti, menjadi orang yang pak turut, taklid, sudah pun memadai diterima keimanan mereka masing-masing. Dalam arti kata, dalam arti kalau memang cukupnya taklid itu adalah yang lebih sahih, maka jadilah kewajipan makrifat itu sebagai sesuatu yang tidak disepakati, maka tidaklah kafir orang yang mengingkarinya. Jadi nak jelaskan sekali lagi dalam persoalan ini, bagi orang yang pak turut dalam hal keimanan, dalam soal memahami ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka pengarang menyatakan orang yang menjadi pak turut ini masih diiktiraf keimanannya dan tidak dijatuhkan hukuman sebagai orang yang terkeluar daripada akidah Islam. Ini maksudnya, ya. Maknanya diiktiraf keimanan mereka masing-masing. Dan kalau orang yang mengingkari kewajipan makrifat itu tidak kafir, maka lebih utama lagi bahawa tidak kafir orang yang mengingkari keadaannya sebagai yang pertama dari segala kewajipan. Jadi pengarang menegaskan, walaupun dalam persoalan perkara utama yang perlu dipahami oleh orang-orang yang mukallaf itu kena makrifatullah, namun apabila disepakati di kalangan para ulama
tentang bagaimana status keimanan orang yang menjadi pak turut, jika para ulama sepakat menyatakan bahawa mereka diterima keimanannya dan tidak jatuh kufur, tidak jatuh terkeluar daripada Islam. Justru itu pengarang menyatakan kalaulah pandangan yang awal itu perkara utama kepada mukallaf kena ma'rifatullah, justru dia menyatakan kalaulah seseorang itu yang dikatakan tadi mengingkari tentang soal ma'rifatullah ini juga tak dikategorikan seseorang itu apabila menolak perkara berkaitan dengan perkara utama atau perkara pertama yang wajib bagi orang yang mukallaf sebab kena ma'rifatullah. Jika mereka ini menolak tentang prinsip itu, juga dikatakan mereka itu juga adalah tidak jatuh kepada hukum terkeluar daripada akidah Islam. Maknanya persoalan ini nak menunjukkan orang-orang yang menolak tentang awaluddin ma'rifatullah juga diiktiraf dari sudut akidah mereka masing-masing. Ya, seperti kata-kata di kalangan para ulama yang menyatakan, selain daripada penyataan bait syair yang telah kita bacakan tadi, ada kata-kata yang menyatakan awaluddin ma'rifatullah. Perkara utama dalam agama ini ialah kena kenal, kena yakin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena yakin, kena kenal, kena menghayati tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kata pengarang lagi, asal daripada makrifat itu adalah makrifatullah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah makrifah terhadap sifat-sifatnya dan seluruh hukum-hukum ketuhanan. Ya, jadi yang dimaksudkan ma'rifatullah ini, seseorang Islam itu kena tahu apakah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah pun dibahaskan oleh tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah di kalangan tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ash'ari dan Imam Al-Maturidi yang membahaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan mereka yang menyatakan bahawa 20 sifat wajib bagi Allah wajib diketahui oleh orang yang mukallaf. Begitulah 20 sifat yang mustahil bagi Allah wajib juga diketahui oleh seseorang yang dikategorikan sebagai mukallaf. Justru mereka dalam membahaskan persoalan ini wajib mengetahui tentang sifat-sifat Allah dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini akan dibahaskan dengan panjang lebar berkaitan dengan sifat Allah, nama-namanya, dan begitulah dengan af'alullah. Maka hal ini perlu diketahui oleh seseorang mukallaf. Namun bukanlah maksud yang dikatakan makrifah di sini ialah berkaitan dengan mengkaji, memahami dan mengkaji secara mendetail mendalam persoalan yang berkaitan dengan zat Allah atau hakikatnya, kerana tidaklah ada yang mengetahui kedua-duanya itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Di sini kita keupayaan manusia hanya boleh mengkaji dari sudut sifat-sifat Allah, nama-namanya dan af'alnya. Manakala dari sudut kebesaran zat dan hakikatnya, ia adalah sesuatu perkara yang tak mungkin keupayaan manusia mampu menembusi untuk mengkaji hal yang berkaitan dengan zat dan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis kursi yang dicatatkan dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Maksudnya, berfikirlah kamu sekalian kepada segala ciptaan Allah
dan janganlah kamu berfikir pada zat yang menciptakan, kerana dia tak boleh diliputi oleh fikiran. Ya, sebagaimana kata-kata yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berfikir tentang perkara yang nak kaji tentang zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana keupayaan akal manusia terbatas dan tak mungkin manusia berupaya untuk mengkaji tentang zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak melihat tanda-tanda kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala boleh dibuktikan melalui ciptaan-ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, nak lihat bagaimana terperincinya dan maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala ya dalam menciptakan sesuatu. Maka di antara contoh yang boleh kita lihat ialah bagaimana peredaran planet, matahari, bulan, bintang yang beredar di atas paksi masing-masing. Itulah nak menggambarkan maha bijaksana dan telitinya, maha bijaksana dan telitinya kebesaran keagungan maha pencipta Allah Azza wa Jalla. Ya, begitulah bila kita tengok contoh pokok buah-buahan ya, yang apabila membesar dia mengeluarkan bunga, kemudian bunga itu menjadi putik buah-buahan. Akhirnya ia mengambil tempoh masa yang tertentu, berubah menjadi buah yang semakin matang, semakin membesar, semakin matang, sehinggalah buah tersebut yang mungkin asalnya rasanya pahit ataupun masam, setelah cukup tempoh masanya buah tersebut dirasai manis dan merasa manis. Begitulah hal keadaan nak menunjukkan maha hebatnya maha pencipta yang menjadikan sesuatu yang meminta supaya manusia memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran keagungan maha pencipta melalui perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, justru itulah kita sebagai manusia apabila melihat sesuatu yang berada sekeliling kita, ya, apabila kita lihat perkara-perkara yang menakjubkan, justru kita disarankan untuk bertasbih, memuji kebesaran Allah, seumpama subhanallah, masya Allah, dan perkataan-perkataan yang menggambarkan rasa takjub kita terhadap sesuatu kejadian yang berlaku sekeliling kita, yang menggambarkan maha hebatnya pencipta Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya tuan-tuan hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia keupayaannya, akalnya hanya mampu mengkaji ciptaan-ciptaan Allah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Maha Pencipta. Sebab itulah kalau manusia kaji tentang dirinya sendiri pun sudah pasti dia akan melihat tanda-tanda kebesaran keagungan Maha Pencipta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Dalam kejadian diri kamu itu, tidakkah kamu berfikir tentang tanda-tanda kebesaran keagungan Maha Pencipta? Seterusnya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajaba 'anil basairi kama ihtajaba 'anil absari. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tertutup dari segala akal fikiran, sebagaimana dia tertutup dari segala macam penglihatan. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, inilah kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Zat kebesarannya takkan upaya untuk manusia menggunakan akal untuk memikirkannya dan menyelidiki
hal kebesaran, zat kebesaran Allah, kerana keupayaan manusia akalnya tertutup, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga melalui hadis ini, dia menutup dari sudut keupayaan penglihatan manusia untuk melihat zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan untuk melihat zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika dalam hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Apabila terjadinya peristiwa Mi'raj, pertemuan Allah Subhanahu wa taala dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan pertemuan itu baginda melihat zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita tak boleh untuk membayangkan bagaimana bentuk zat kebesaran Allah untuk disama atau diserupakan dengan makhluk. Mustahil untuk kita menyamakan zat kebesaran Allah menyerupai makhluk. Dan kita juga ditegah sama sekali untuk membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat. Jadi walaupun pertemuan itu di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak tertakluk kepada masa. Jadi ini semua adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan hanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk merasai bagaimana penglihatan tersebut, melihat kebesaran keagungan Allah. Cuma bagi kita sebagai makhluk tak boleh untuk membayangkan bagaimana pertemuan itu dan bagaimana keadaan suasana tersebut. Segala-galanya itu merupakan rahsia Allah yang telah dikurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, seterusnya tuan-tuan, dalam kitab ini lagi menyatakan, dan kesimpulannya, tidaklah ada yang ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang zat kebesaran Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang Maha mengetahui tentang zat kebesarannya. Makhluk hanya boleh untuk mengkaji, meneliti melalui ciptaan-ciptaan yang maha tinggi, maha agung, melalui makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah. Itu sajalah yang manusia berupaya untuk membuat kajian, penelitian untuk melihat tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan mencapainya adalah sesuatu pencapaian, dan mencari-cari zat Allah adalah sesuatu penyengutuan. Ini penegasan daripada pengarang. Jadi adalah lebih selamat untuk orang awam macam kita ini, manusia seumpama kita ini, untuk meninggalkan sesuatu perkara, nak menyelidiki, nak mengkaji tentang hal berkaitan zat kebesaran Allah adalah wajar untuk ditinggalkan. Kerana kebimbangan apabila seseorang itu cuba juga untuk menyelongkari, mencari, mendalami tentang zat kebesaran Allah, dibimbangi, terjerumus ke suatu batasan yang dikategorikan sebagai sesuatu yang disebut sebagai mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila membayangkan sesuatu khalik itu sama seperti makhluk, memiliki tempat, memiliki terikat dengan masa, tempat dan keadaan, ini adalah sesuatu yang menjerumuskan seseorang itu ke lembah, ke kawasan kekufuran, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana musannif juga menyatakan, fatarkul idraki idrakun wal bahsu an zatillahi isyrakun wa fihi sebagaimana kata-kata musannif ini, meninggalkan pencapaiannya adalah suatu pencapaian, kerana mencari-cari zat Allah Subhanahu wa taala itu boleh terlibat di dalam sesuatu penyengutuan. Seterusnya,
Perkataan pengarang atau musannif dengan wa fihi khulfun muntasib, ya, menjelaskan pula ialah tentang menerangkan bahawa pada perkara wajib yang paling pertama tegak telah adanya khilaf di antara para ulama, dan kesimpulan khilaf itu menimbulkan 12 pendapat. Ya, yang pertama, apakah yang digariskan oleh pengarang ini tentang perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama tauhid. Yang pertama dia kata makrifah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Asy'ari, ya. Jadi sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, kesepakatan di kalangan Imam Al-Asy'ari menyatakan tentang mengenali Allah, meyakini kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala itu apabila seseorang itu mampu menggunakan akal fikirannya untuk mengkaji ciptaan-ciptaan Allah, maka digalakkan untuk mereka membuat kajian supaya memiliki keimanan yang teguh, yang jazam, yang mantap. Tapi bagi orang yang tak berkeupayaan, mereka hanya menuruti sebagaimana orang lain yang berpegang kepada akidah Islam ini, maka dia pun turut sama berpegang pada akidah tersebut sekadar pak turut, maka pandangan di kalangan Imam Al-Asy'ari menerima, mengakui keimanan manusia yang seumpama itu. Yang keduanya, berfikir yang menyampaikan kepada ma'rifatullah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Asfaraini, mengikut pandangan di kalangan ulama yang bernama Syekh Abu Ishaq ini pula, seseorang yang boleh menggunakan akalnya untuk mencapai ma'rifatullah itu, maka ia mampu untuk melakukan sesuatu berdasarkan keupayaannya, maka wajarlah untuk ia melakukannya. Manakala pandangan yang ketiga, awal berfikir yakni muqaddimah pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Qadhi Al-Baqilaini, di antara awal berfikir itu adalah ucapan kita dengan alam ini baharu, dan tiap-tiap yang baru haruslah ada baginya zat yang menjadikan, yang menciptakan. Maka kumpulan dari dua muqaddimah ini adalah fikiran, dan muqaddimah yang pertama itu adalah awal berfikir. Ini pandangan yang menyatakan sebagaimana yang dipegang oleh Qadhi Al-Baqilani, menyatakan bahawa awal berfikir itu apabila seseorang bertindak untuk memegang pendapat pandangan alam ini baru, dan setiap benda yang baru memerlukan pencipta, ada yang maha pencipta yang menjadikannya. Maka hal inilah apabila orang telah pun menggunakan fikirannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu sebagai maha pencipta, maka itulah yang disebutkan sebagai orang yang memulakan pencariannya kepada mengenali Allah itu dalam maksud ma'rifatullah. Yang keempat, qasad kepada berfikir, tujuan kepada berfikir yakni mengusungkan hati dari segala yang menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Haramain. Maksud yang dikatakan ma'rifatullah itu ialah seseorang itu dah mula mengosongkan hatinya dari segala yang menyibukkan diri dia dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal kehidupan, dan sebaliknya tumpukan hatinya itu, fikirannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran keagungan Maha Pencipta. Ini pandangan yang keempat yang dikeluarkan oleh Imam Haramain. Manakala yang kelima pula ialah taklid menurut sebahagian ulama. Jadi yang dikatakan hal oleh kerana ma'rifatullah ini tidak wajib dan dikategorikan tak terkeluar menjadi orang yang kufur apabila menolaknya, justru orang-orang yang menjadi pak turut hanya ikut apa yang dikatakan oleh ulama, maka itulah yang dipegang,
maka ini pandangan yang kelima nak menunjukkan orang yang menjadi pak turut diterima sebagai orang yang masih sah keimanannya. Manakala yang keenam, mengucap syahadatain. Apabila seseorang itu dah pun mengucap syahadatain, memadailah dengan pengucapannya, dah pun diterima keimanan dan dikategorikan sebagai orang yang boleh dikategorikan telah berada dalam ma'rifatullah. Manakala yang ketujuh, syak menurut Abu Hashim dari golongan Mu'tazilah. Dan pendapat ini ditolak kerana syak itu dituntut lenyapnya dan juga kerana syak pada sesuatu di antara akidah-akidah adalah kafir, maka tidaklah dituntut adanya. Tetapi boleh jadi yang dimaksudkan oleh mereka adalah keraguan berfikir lantas disabitkan kepada berfikir. Ini pegangan yang dipegang oleh golongan orang-orang Mu'tazilah. Seperti yang kita sedia maklum, orang-orang Mu'tazilah mereka meletakkan bahawa menolak tentang hal yang berkaitan dengan taklid ataupun orang yang pak turut ini. Orang-orang Mu'tazilah menolak akidah orang-orang yang taklid. Dan manakala orang Mu'tazilah juga menyatakan apabila akallah berfungsi memikirkan tentang kebesaran Allah itu, bagi mereka cukup memadai akal yang telah berfungsi itu dikategorikan telah pun dikategorikan telah dapat memahami soal yang berkaitan dengan keimanan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, keimanan manusia terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang ke-8-nya tentang disebutkan bagaimana status iman seseorang itu, ya, dan yang ke-9-nya status keislaman seseorang itu, ya. Dua pendapat yang berhampiran ini ditolak kerana keduanya perlu kepada ma'rifah, ya. Ini yang dibahaskan oleh ulama-ulama, sehingga antara iman dan Islam itu ada yang menyatakan ia sama, ada yang menyatakan ia berbeza. Apabila seseorang itu yang berpegang kepada perbezaan, apabila seseorang itu mengucap kalimah syahadah, dia baru Islam. Setelah dia mentaati perintah Allah, apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya dibuat, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ditinggalkan, barulah diiktiraf keimanan seseorang tadi. Jadi inilah yang membezakan untuk mereka menyatakan tentang iman dan Islam adalah sesuatu perkara yang berbeza pada diri seseorang. Namun begitu, ada yang berpegang Islam dan iman itu adalah sesuatu yang sama. Apabila seseorang itu Islam, maka dialah orang yang beriman. Apabila seorang itu beriman, maka dia adalah seorang Islam. Yang ke-10, mengiktikadkan wajibnya berfikir. Jadi dalam perbahasan yang ada, maka ada yang menyatakan berfikir itu menjadi satu kewajipan untuk mengaktifkan fungsi akal masing-masing. Manakala yang ke-11, tugas waktu seperti solat yang sudah sempit waktunya, ya, ini bagi seseorang yang telah pun dihukumkan mukallaf untuknya, maka kewajipan untuk menunaikan solat dalam tempoh masa yang ada, walaupun dalam waktu yang terhad, yang sempit, maka kewajipan untuk menunaikan tugas solat itu adalah sesuatu yang tak boleh dipandang remeh atau ditinggalkan. Manakala yang ke-12, makrifah ataupun taklid, yakni salah satunya, sehingga jadilah orang yang disuruh memilih antara keduanya. Ini 12 pendapat yang berbeza-beza keadaan di kalangan para ulama dalam membahaskan tajuk yang berkaitan dengan awwaluddin ma'rifatullah, ya. Dan di antara 12 pendapat ini yang paling sahih adalah bahawa perkara wajib yang pertama dari segi tujuan adalah ma'rifah. Dan perkara wajib yang pertama dari segala perantara yang dekat adalah berfikir. Dari segi perantara yang jauh adalah qasad, kepada berfikir. Sehingga dengan ini dikumpulkanlah 3 buah pendapat.
Jadi seperti yang telah pun diterima oleh para ulama, nak menunjukkan bahawa orang yang mukallaf itu adalah disarankan untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid sehinggalah ia dapat meyakini, berpegang dengan dalil yang meyakinkan hal yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan keimanan orang yang taklid itu diterima dari sudut keimanannya, namun adalah lebih baik bagi seseorang Islam itu beriman kepada kebesaran keagungan Allah berdasarkan kepada ilmu yang meyakinkan. Mudah-mudahan berdasarkan kepada fakta-fakta yang telah kita bincangkan ini akan menambahkan lagi keperluan untuk kita mendalami ilmu tauhid sehinggalah kita termasuk orang-orang yang dikategorikan awwaluddin ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu keupayaan saya yang baik datangnya dari Allah. Segala kelemahan kekurangan datang dari kekurangan diri saya, kelemahan saya mohon ampunan kepada Allah, kemaafan kepada tuan-tuan sekalian yang terkasar. Bahasa terlanjur kata Allahu a'lam ma a'lam wallahu khairum mimma la a'lam. Allah ya'lamna allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya dafi'al balawi ya Allah, ifa'na min kulli bala'in wa hammin wa ghammin wa fitnatin wa mihnatin wa karbin wa dhaikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma damir a'da'aka wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma damir juyushal yahuda. Allahumma damir juyushal yahuda. Allahumma damir juyushal yahuda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.